Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita sambung lagi subtopik 9.21. Okey, 9.21. Kita tengok contoh seterusnya. Dia kata kenal pasti sama ada peristiwa bergabung yang diberi di bawah ni ialah peristiwa bersandar ataupun peristiwa tak bersandar. Kita dah tengok sebelum ni contoh macam mana kita nak kenal peristiwa tu bersandar ataupun peristiwa itu tidak bersandar. Kemudian berikan justifikasi alasan Okey, kita tengok contoh A yang pertama Mendapat angka dalam lambungan shilling adil. Okey, shilling kita tahu hanya ada gambar dengan angka. Dan nombor 4 dalam lambungan dadu. Okey, dadu kita ada nombor 1 hingga 6. Okey. Kalau shilling kita ada angka dengan gambar. Dan dadu pula kita ada nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Itu dadu. Okey, sekarang ni kita nak tengok sama ada dua peristiwa ini bersandar ataupun tidak bersandar. Okey, tangan kanan, contohnya tangan kiri kita lambung shilling. Okey, kemungkinan kita akan dapat angka. Kemungkinan kita akan dapat angka. Okey. Okey. Kemudian bila kita lambung dadu di sebelah kanan tangan kanan kita kemungkinan akan dapat nombor ni lah 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Okey. Kita akan dapat nombor ni. Jadi ni mungkin dapat nombor 2, mungkin A dengan 3, mungkin A dengan 4, angka dengan 5, mungkin angka dengan 6. Jadi di sini kalau kita lihat di sini, dia tidak ada kaitan. Dia tidak mempengaruhi. Kalau kita lambung shilling, kemudian kita lambung dadu, dia tidak ada kaitan. Shilling dengan ni tidak ada kaitan. Maka kita boleh katakan ini ialah peristiwa tak bersandar. Peristiwa tidak bersandar. Kenapa? Kerana kebarangkalian kita nak mendapatkan angka dalam lambungan shilling tu tidak akan mempengaruhi kebarangkalian kita mendapat nombor 4 di dalam lambungan dadu. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Maka bila tidak ada kaitan, maka tidak mempengaruhi. Bila tidak mempengaruhi, maka peristiwa inilah peristiwa tak bersandar. Okey, begitu juga kalau kita dapat ni lah, dapat gambar. Okey, dapat gambar. Bila gambar ni pun kita akan dapat nombor ni juga. Okey. Nombor 1 hingga 2, 1 hingga 6. Dan kita boleh pilih nombor 4 lah kalau kita nak kalau kemungkinan peristiwa tu. Maka ia adalah sama, tidak berubah. Okey. Jelas di sini ini peristiwa tidak bersandar. Okey, kita lihat bahagian B. Masih lagi benda yang sama, bahagian B. Okey, sekarang ni cerita dia dua batang pen berwarna sama. Mendapat dua batang pen yang berwarna sama apabila dua batang pen dikeluarkan satu demi satu. Okey. Dari bekas yang mengandung 3 batang pen merah, 3 merah, 2 batang pen biru. 3 merah, 2 biru tanpa pemulangan. Yang ni kena kenal molek. Yang ni kena tengok molek. Syarat dia tanpa pemulangan. Okey, tanpa pemulangan. Jadi dalam kotak ni kita ada 2 batang pen berwarna biru, 3 batang pen berwarna merah. Jadi jumlah semua pen yang kita ada dalam tu adalah 5. Okey. Jadi di sini kita ada beginilah. Kita boleh tulis 2 biru, 3 merah. Okey, 2 biru, 3 merah ni, okey, kemungkinan kita akan dapat biru. Ataupun kemungkinan kita akan dapat merah.
Okey, sekiranya kita dapat biru, okey, biru ni, pen biru ni tidak dipulangkan balik. Jadi sekarang ni biru kita sudah berkurangan. Daripada 2 dia akan jadi 1. Jadi 3 tambah 1 dia jadi 4. Jadi kita hanya ada 4 pilihan sahajalah. Okey, kita ada 4 pilihan sahaja. Okey, maka biru kita ada 1 saja, kemudian kita ada merah. Jadi kebarangkalian kita mendapatkan biru hanya 1. 1 daripada, okey, kita tengok sini dulu. Yang asal kita ada 5. Jadi kebarangkalian kita nak mendapatkan biru, okey, nak mendapatkan biru adalah 1 ke berapa? 2 ya. 2/5. Kenapa 5? Sebab jumlah ni adalah 5. Kenapa 2? Sebab dia ada 2 biru. Okey. Kemudian kita nak ambil yang kedua, kita dah tak letak balik biru tu ya. Biru sekarang kita sudah ada 1 saja ya. Okey, sekarang ni bila biru, okey, nak dapatkan biru ataupun merah. Okey. Sekarang ni nak dapatkan biru, jumlah kita sekarang bukan lagi 5 sebab kita dah pegang biru ni. Jadi sekarang ni dalam kotak kita sudah kurang 1 iaitu jadi 4. Jadi nak dapatkan biru tidak lagi 2 sebab biru sekarang sudah dipegang 1 tinggal 1. Maka kebarangkalian dia adalah 1/4. 1/4. Begitu juga untuk dapatkan merah. Okey, merah masih lagi 3 ya, tetapi biru sudah kurang. Masih lagi 3. Okey, jadi sekarang ni merah, untuk dapatkan merah masih lagi 3 tetapi jumlah dia 4 lah. Sebabnya kita sudah ambil 1 di sini ya. 1 sudah diambil di sini, maka jumlah sekarang adalah 4. Jadi biru kita hanya dapat kebarangkaliannya 1/4 sebab biru sudah ada di sini. Ya, ingat ya, biru kita ada 2, 1 dah diambil, tinggal 1. Untuk dapatkan merah, merah kita masih lagi 3. Okey, masih lagi 3. Dengan jumlah keseluruhan kita 4 ya, masih sama 4 sebab kita dah ambil biru. Kita dah kurang 1, kita tak pulangkan. Yang ni kena faham molek. Maka di sini kita dapati dia mempengaruhi ya. Mempengaruhi untuk mendapatkan peristiwa yang kedua. Okey. Peristiwa bersandar ya. Jadi peristiwa ni kita panggil peristiwa bersandar. Okey, peristiwa bersandar. Kenapa? Kerana kita nak dapatkan pen merah yang pertama akan mempengaruhi kebarangkalian kita untuk mendapat pen merah yang kedua. Ataupun kita boleh kata kebarangkalian untuk mendapatkan pen biru yang pertama akan mempengaruhi kebarangkalian untuk mendapatkan pen biru yang kedua. Jadi awak pandailah tulis sebab cikgu bagi secara lisan sahaja. Okey, cukup untuk contoh peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar.